Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dah berada di fasa yang keempat, iaitu fasa yang keempat di pertengahan fasa yang keempat. Alhamdulillah. Cuma pada pendapat saya, daripada PKP fasa 1 sampailah fasa keempat, semuanya terdapat komplain-komplain daripada netizen, daripada rakyat Malaysia lah khususnya. Saya pun tak tahu kenapa, tapi pada saya, pihak kerajaan ada benda, ada perkara yang saya rasa mungkin pihak kerajaan boleh nak mendengar suara daripada rakyat. Tapi ada perkara yang pihak kerajaan perlu ada authority untuk nak membuat sesuatu, menetapkan sesuatu. Lagi-lagi melibatkan keselamatan, ekonomi, sosial. Benda ni sangat penting lah. Lagi-lagi kita berada dalam kemelut COVID-19 ni. Jadi perlu kepada satu perkara yang berfokus lah. Mesti kena ada. Sebab bila dah mulakan kelonggaran ni, mungkin banyak daripada kita, ramai daripada kita akan ambil kesempatan lah. Ada beberapa tempat, macam tempat saya sendiri, Seri Skandar, Alhamdulillah masih okey. Alhamdulillah. Penduduk-penduduk dekat sini masih mengekalkan PKP. Apa yang saya dapat perhatikan lah, kat sini ada 3 seraya yang besar. Jadi mungkin sebab tu kot tak nampak dia punya crowded dia. Beratur juga, tapi cuma masih dalam keadaan yang terkawal lah. Saya tengok, walaupun dah ada diberi kelonggaran 2 orang satu keluarga, tapi masih okey pada pengamatan saya. Alhamdulillah berada dalam situasi yang di sini. Cuma apa yang saya nak kongsikan, apa sahaja kerajaan buat, semua ada komplain. Semua ada apa sahaja yang ditetapkan, semua ada komplain dan ada yang rasa tak puas hati. Dari pelbagai sudut lah. Ada yang dah diberi tapi dikomplain tak sesuai, tak cukup, perlu kepada perkara lain. Dari beri pada masa yang sama, kita kena sama-sama membantu kerajaan lah. Membantu kerajaan yang mana bila jangan kita rasa yang kita ni penduduk, kita nak diberi sahaja. Mesti kita kena ada memberi juga. Sebab yang kerajaan tu, dia urus bukan duit dia urus duit kita. Jadi kita pun kena ada satu tanggungjawab kepada orang yang mengurus duit kita. Bukan duit kita sepenuhnya sebenarnya, duit seluruh rakyat lah. Jadi seluruh rakyat kena ada ambil peranan. Kerajaan pun akan mengurus dengan kebijaksanaan dia. Netizen, macam kita rakyat Malaysia, boleh bercakap apa-apa je. Boleh cakap apa, komen pun boleh, tak ada masalah. Cumanya pihak kerajaan tu sendiri, ada benda yang dia perlu ambil pendapat daripada rakyat, ada benda yang memang authority dia yang kena tetapkan. Pada pendapat saya lah. Dan apa yang saya nak cakap, biar kita ni
sama-sama berjuang sebenarnya. Kita sama-sama berjuang, dan pada masa yang sama sekarang ni macam ni. Bukan pada masa Covid ni, apa yang saya nak bagi tahu, apa yang saya nak kongsikan, apa yang saya cuba nak ajak, bukan kita nak cari keselesaan. Sebenarnya kita nak cari, kita seboleh-bolehnya kita nak wabak ni habis, wabak ni betul-betul selamat, clear, dah keluar daripada, maknanya dah dapat dibendung. Pada masa yang sama kita jangan terlalu selesakan diri. Contoh maksudnya selesakan diri tu dah dapat tapi nak lagi dapat. Contoh macam berniaga, masa ni lah kita nampak peluang berniaga, yang mana berniaga yang dari sudut kita perlu mempertaruhkan nyawa lah. Contoh pada masa yang sama kalau tak berniaga pun kita okey je. Itu maksud saya. Maksudnya jangan kita nak mengejar keselesaan pada masa ini, tak begitu sesuai sebenarnya. Macam saya sendiri, saya ada juga buat Grab. Saya ada juga buat Grab. Tapi pada PKP ni saya menimbangkan banyak perkara, keselamatan lah khususnya. Pada masa sama kita rasa kita boleh nak kawal, tapi yelah, virus kita tak nampak kan. Kita pun ada anak, ada isteri. Jadi mungkin masa PKP ni mungkin akan sebab gaji jalan, tapi kita dapat side income. Kalau dari sudut nak terlebih selesa tu boleh, tapi saya mengambil peluang, mengambil pendekatan untuk tak buat Grab tu, ataupun tak buat apa-apa servis, untuk nak menjaga apa yang perlu dijaga. Keutamaannya keselamatan kan. Jadi macam tu. Tapi mana-mana pendapatan lebih yang dibuat secara atas talian, itu lebih baik lah. Itu rezeki masing-masing. Jadi saya harap kita dapat sama-sama berjuang untuk nak mengekang COVID-19 ni, insya-Allah. Dan jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Apa-apa je doa. Okey, apa-apa je doa. Antaranya bulan Ramadan ni yang tak ada kat bulan lain. Pertamanya kita doa ketika sedang berpuasa ni. Maknanya sepanjang berpuasa ni kita kena doa. Banyak-banyakkan doa. Fokus dalam doa, yakin dalam doa, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Ta'ala. Minta je apa sahaja, daripada sekecil-kecil perkara sampai ke besar-besar perkara. Daripada perkara yang kita rasa dengan jasad kita, dengan apa yang Allah pinjam kat kita ni kita boleh buat, tapi kita minta sahaja dengan Allah Ta'ala apa sahaja, sampailah ke besar-besar perkara yang sampai kita tak mampu nak buat, itu lebih-lebih lagi lah kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Dan sepanjang puasa. Kemudian sebelum nak berbuka, waktu tu dalam 15 minit sebelum puasa, sebelum berbuka tu, disunatkan doa. Doa banyak-banyak. Mintalah apa-apa segala dalam doa tu, dari sudut urusan dunia mahupun lebih-lebih lagi berkaitan dengan akhirat. Dan kita ada solat tarawih. Dalam solat tarawih doa banyak-banyak. Yang saya kata doa banyak-banyak ni, kalau dalam solat, part yang paling afdal yang boleh kita sama-sama amalkan, sujud yang terakhir sebelum salam. Sujud yang terakhir sebelum tahiyat akhir. Jadi doa sungguh-sungguh, minta pada Allah sungguh-sungguh. Semoga dengan kita teruskan pengharapan kita pada Allah Ta'ala ni, dapat memperbaiki pelbagai hubungan kita dengan Allah Ta'ala, pelbagai bentuk hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Amalan kita, perbuatan kita, kesalahan kita, semua kita mengadu pada Allah Ta'ala. Yang paling penting apa dia, bila kita keluar daripada Ramadan ni, kita dapat amalkan, kita dapat istiqamahkan amalan dalam bulan Ramadan. Itu paling penting. Dan kita dapat hapuskan segala mana banyak dosa kita. Kita minta pengampunan daripada Allah, dan kita harap Allah ampunkan selepas kita keluar daripada bulan Ramadan. Itu antara harapan seluruh mukmin kat Malaysia yang mengamal ataupun yang
berada dalam ibadah puasa Ramadan ni. Jadi saya harapkan semua dalam keadaan baik, stay safe, stay at home, jaga diri, ulang-ulang baca Al-Quran, buatlah segala mana, perbanyakkanlah segala amalan pada ketika ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.